أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل المقعد المقرب إنك يا رب العالمين اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنا يا الله وارض عنا جميعا رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم حببنا إلينا Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Terima kasih kepada puan saudari pengacara majlis yang saya muliakan, lagi hormati pada wakil yang berhormat Tok Ramli, juga yang saya muliakan kepada timbalan pengarah Fama senang. Alhamdulillah. Juga kepada tetamu-tetamu kehormat pada alim ulama, tuan-tuan haji, tuan-tuan guru, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada malam ini kita berhimpun, kita sama-sama berjumpa atas maksud kita nak zahirkan kecintaan, kerinduan, kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu saya mohon maaf kita tidak dapat menyebut satu persatu tetamu kehormat dengan jawatannya, mudah-mudahan tidak merendahkan atau menurunkan darjat mereka ini, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majlis pada malam ini sempena Maulidur Rasul, dan saya yakin, saya percaya bahawa kita semua, saya apatah lagi mengharapkan diri saya sendiri yang saya hadir pun kerana terpanggil, mudah-mudahan saya dapat manfaat yang besar daripada majlis ini. Majlis yang adanya selawat, majlis yang ada bercerita, ada kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iman kita bertambah kuat, iman kita bertambah kukuh, iman kita bertambah mantap, seterusnya menzahirkan amal sehinggalah menzahirkan kasih, rindu, cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Begitu juga dengan saya mengharapkan kita semua, paling-paling tidak pun barakah majlis yang di mana majlis itu ada menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu untuk kita berkongsi mungkin ataupun mengulang kajilah, kerana saya pun tak pandai nak cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mungkin saya pernah dengar, apa yang mungkin saya pernah belajar sedikit sebanyak, ataupun dalam majlis-majlis yang lain, untuk kita ulang kaji dan ingat semula. Tak rugi, tidak mendatangkan keburukan, bahkan menambahkan lagi amal bakti kita, kasih sayang kita, cinta kasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita juga, insya-Allah. Sebagaimana kita dengar tadi pada nasyid, wajib syukru alaina
wajib bagi kami untuk bersyukur ataupun wajib bersyukur ke atas kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa baginda sangat-sangat mengasihi kita, sangat-sangat mengasihi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sebelum ini ada riwayat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi, atau kama sallallahu wasallam, beruntung, bertuah orang yang lihat aku dan beriman dengan aku. Sudah semestinya orang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tuan-tuan, kita untuk mudah terima pemikiran kita, kalau jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentulah mudah untuk beriman. Tapi kalau kita tengok pada sirahnya, sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ramai juga yang tidak beriman, yang menentang. Bahkan daripada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang hebat di kalangan Arab itu bahkan mempunyai pertalian darah, bapa saudara kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak kenal Abu Talib? Dengan penduduk Mekah ketika beliau masih hidup, beliaulah yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang banyak istilahnya mengawal, menjaga, mengawasi, menjadi pembela kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih ketika hampir wafatnya Sayyidina Abu Talib. Kau memadalah untuk beriman dengan Allah, mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa tashhadu anni rasulullah. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan, itulah hidayah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cinta, kepada orang yang engkau kasih. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat bersyukur, tuan-tuan, kerana kita dipilih menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ke saat ini, hingga ketika ini, kita masih lagi memperingati, masih lagi menyanjungi beriman. Itulah tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit apa yang saya sebut, kita nak mengulang kaji ataupun kita nak berkongsi lah pengalaman, kan, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sabdaan baginda, bertuah orang yang berjumpa dengan aku, dia beriman dengan aku. Dalam satu riwayat yang lain, tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, hingga 7 kali. Wa amma nabi wa lam yahrani, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. 7 kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang maknanya bertuah 7 kali. Beruntung, ataupun kita boleh cakaplah bertuah itu untung, berbahagia, apa jugalah yang kebaikan-kebaikan itu. Kalau dalam berzanji itu mula-mula, ini masyarakat kita syukur juga, masih lagi boleh baca berzanji, masih lagi boleh dalam majlis-majlis ada baca berzanji. Awal-awal dah sebut dah, al-jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli. Syurga dan nikmat-nikmatnya, liman yusalli, bagi mereka yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusallim wa yubarik alaihi,
dan mereka yang mengucapkan salam, berselawat, mengucapkan salam dan barakah kepada baginda alaihi, ke atasnya, ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ia kekal terus sampai generasi ke generasi. Itu pun salah satu daripada kenapa kita buat majlis ini, supaya generasi-generasi akan datang merasakan perlu bila dia lihat ibu ayah generasi-generasi yang awal ni buat. Kita pun rasa perlu bila kita ikut dulu ibu ayah. Kenapa nak buat? Kalau ikut tarikh 12 Rabiul Awal dah lepas dah sebulan. Dah masuk 12, malah ni 13. Masya-Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tapi nak zahirkan supaya nak menyegarkan, sentiasa menyegarkan semula cinta kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya para ulama, tuan-tuan, kenapa kita nak cantik? Ini perintah Allah. Memang perintah Allah. Tingkatan iman tu, bila dia sampai ke satu tahap nanti, dia sampai kepada cinta kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman itu satu tanggungjawab. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib beriman dengan Allah. Ini semua tahu. Wajib beriman dengan Rasulullah. Rukun iman. Semua tahu. Sedikit kalau kita nak kembangkan, beberapa kali juga dalam perkongsian bersama masyarakat kita sebut, dekat Pekan Bukit Gambir atau bandar lah, kalau di lama tu selalu cakap bandar Bukit Gambir, dia panggil bandar kan, dengan tangkap ni macam besar Bukit Gambir lagi. Tahniah lah tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Dia kata Tuhan kita ni dengan masyarakat yang ada sekeliling kita, yang kita tengok nama-nama mereka tu tak ada binnya kan, sama kan? Tuhan kita dan Tuhan mereka tu sama betul? Sama tak ibu-ibu? Kan ramai kan dekat Bukit Gambir ni, sebahagian kita tengoknya kedai dimiliki oleh siapa-siapalah, nama saya tak, Ahki ke, Ahlong ke, ataupun Acai sebagainya. Tuhan mereka dengan Tuhan kita sama. Betul? Sama tak? Kenapa tak sama? Yang ciptakan kita siapa? Yang ciptakan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, benar. Jangan goyah, jangan ragu-ragu, walau sebesar, orang kampung kita cakap sebesar kuman lah. Saya masa sekolah dulu, dalam rewang-rewang ni ada satu brother tu, dia panggil saya teka-teki. Dia kata dalam dunia ni, apa yang paling kecil? Kita sekolah, ibu ayah dan juga tenaga pengajar, guru-guru ni ajar, yang paling kecil dalam dunia, masa tu tak sebut virus lagi, ataupun bila dah tingkat sekolah menengah ataupun tingkatan yang kelas rendah, yang tinggi tu barulah tahu itu zarah. Orang sini tahu tak zarah tu apa? Tak apalah, itu bagi mereka yang mungkin science stream atau dan sebagainya kan. Tapi kuman tahu kan? Yakin tak ada kuman? Yakin? Tak apa, ni gurau-gurau je, bukan apa. Tak salah, kalau tak jawab pun tak apa. Takut jawab ni biasanya penceramah kan, nanti dia kenakan balik kan. Jangan jawab. Tu. Itu langkah terbaik. Jadinya tuan-tuan, ini pengalaman saya sendiri. Bila saya ingat 40, lebih kurang 40 tahun lebih yang lepas. Tapi teringat sekarang ni kan, masih teringat lagi. Walaupun gurauannya pendek, tapi dia tanya, apakah benda yang paling halus dalam ni? Yang kita sekolah, kita dengar, dia kata kuman. Tak, dia kata ada lebih kecil daripada kuman. Kita puas fikir, tak ada. Okey, surrender. Okey bang, surrender bang. Awak tahu tak, kalau dalam hidupan ni, haiwan-haiwan ni, sebelum dia besar, sebelum dia dewasa, dia jadi apa? Lahir apa nama dia? Seorang yang lahirkan manusia yang lain tu, nama dia apa?
bayi kan. Habis kuman ada lahirkan tak? Kuman ada tak? Dia tak kahwin. Kuman kahwin tak? Kahwin tak kuman? Sangka baiklah, pasal kita pun tak nikahkan kan. Tapi ada tak baby kuman? Ada? Ada kan? Pasalnya kita tengok kadang-kadang bila tangkap kutu contoh kan, ada kutu kecil, ada kutu besar contoh kan. Tentu ada babynya. Saya bukan nak cerita baby kuman sebenarnya, tapi berada tadi tu, abang tadi cakap benda yang paling kecil bukan kuman, baby kuman dia kata. Tapi saya nak kaitkan bahawa walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar baby kuman, tak ada ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita beriman sepenuh hati. Ini yang kita belajar tauhid, kita belajar akidah, belajar contohnya yang kita selalu dekat masyarakat kita ini, ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah dan al-maturidiyah. Di Johor ini terkenal, dalam khutbahnya pun menyebutkan, makna kekalkan akidah kami ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah dan al-maturidiyah. Ini jalan yang sebenarnya yang selamat untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar sifat 20. Kerana dulu kan Tuan Fakir Zaid Rahmatari, bila guru beliau cakap Allah tu berapa? Habis ni satu sama tak? Oh, nampak macam bilangan sama. Tidak, dia satu ini musnah, cempak dah pecah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha kekal. Jadi bila belajar tu kan, wujud, qidam, baqa, macam mana wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada permulaan. Jadi kita kenal supaya kukuh iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah belajar sifat-sifat 20, insya-Allah kita yakin, tuan-tuan, kita diuji setiap masa, lintasan-lintasan dengan akidah ini, kerana syaitan memang kerjanya nak menyesatkan. Sampai bila? Sampailah kita akhir nafas yang terakhir itu tunduk pada mereka, pada syaitan tadi, untuk menjejaskan, menyesatkan kita. Maka sama-sama dengan neraka, sama-sama dengan mereka kat neraka. Sehingga kan tuan-tuan, puan-puan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Tuan Fakir Zaid pernah dalam satu kelas, Tuan Fakir Zaid Rahmatullah pernah dalam satu kelas, dan saya semak-semak, memang ada pun dalam kitab, Nabi Idris. Nabi Idris itu gelaran bagi Nabi yang pandai menulis, Nabi yang pandai membaca, Nabi yang educated lah, istilahnya begitu. Nabi semua bijaksana, tapi Nabi Idris ini Nabi yang mula-mula pandai menulis dan pandai menjahit. Dalam pada menjahit itu tuan-tuan, Nabi Idris dalam pada menjahit itu, Iblis datang. Iblis datang nak kacau Nabi, nak ganggu Nabi, nak ragu-ragukan iman Nabi, nak menyusup kalau boleh biar Nabi Allah Idris ini sesat. Wahai Nabi Idris, dia datang bawa telur, tapi dia panggil Nabi Idris, wahai Nabi Idris, benarkah Allah Maha Berkuasa? Ya, Allah Maha Berkuasa. Iblis tanya pada Nabi Idris AS, dia buat tunjuk telur tadi dengan Nabi Idris, wahai Nabi Allah Idris, berkuasa tak Allah SWT masukkan dunia dalam telur? Ini memang betul dalam Kisah Anbiya ada, dan tuan-tuan guru selalu mengajar dalam bab tauhid ini kan, untuk mengukuhkan iman kita. Pasal apa tuan-tuan? Dalam pada kehidupan seharian ini, makin lama kehidupan ini, makin akhir zaman nanti, iman manusia rapuh, sangat rapuh tuan-tuan. Diuji dengan keduniaan, diuji dengan berbagai-bagai perkara, mudah sangat. Apatah lagi ketika sakaratul maut, ketika nak meninggal dunia. Yang kita belajar, tuan-tuan guru kita ajarkan, bila nak meninggal dunia ni macam-macam ujian yang akan timbul. Sakitnya pun Masya Allah. Sebab tu kita diajar oleh tuan-tuan guru kita, doalah supaya hawin wa hawin alaina sakaratil maut, mudahkan untuk kita sakaratul maut. Doa iman itu sendiri diajar oleh ulama, jangan lupa setiap lepas sembahyang kalau boleh baca, dan masa-masa yang lain pun kita baca, Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman, hidupkan kami dengan iman,
dan matikan kami dengan iman. Maknanya sampai kita berjumpa, sampailah nafas kita habis, itu kita masih iman tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jaga-jaga dengan fikiran kita, sampai satu keadaan fikiran ini kita kena tahan, kena blok dia. Jangan maksud saya apa, nafsu tu dah satu hal. Nafsu manusia ini, kalau ulama begitu, Habib Ali Zainal Abidin hafizallah, tentu kan, nafsu ni keadaan dia, kalau dia tak boleh buat jahat pun, jahat yang besar, dia sentiasa mengajak pada yang jahat. Khutbah Jumaat yang lepas ni pun ada cerita tentang nafsu. Hukumlah dengan akal, jangan hukum dengan nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu' ila ma rahim rabbi. Makanya memang nafsu ni mengajak pada kejahatan. Kalau tak dapat jahat yang besar, jahat yang kecil pun cukup. Itu kerja nafsu. Tak dapat buat baik yang banyak, menolak buat baik yang banyak, engkau buat yang sikit-sikit pun cukup lah. Itu pun nafsu. Masya Allah. Kadang-kadang dalam diri dah rasa baik dah buat baik. Kat mana saya tengok tadi khairun nas anfa'uhum linnas, ke yang nasyid tadi? Masya Allah. Sebab manusia yang beri manfaat kepada manusia. Tak apa, tuan-tuan perempuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itulah kerja nafsu. Kita balik pada cerita iblis tadi. Dia dah bawa telur, dia tanya. Kalau kita pun kena tanya macam tu, kalau kawan-kawan gurau tanya kan, sebenarnya tak boleh. Kita sebab tu kita kena selalu belajar, datang mengaji, tuan-tuan. Dia sampai ada soalan-soalan yang kadang-kadang datang daripada nafsu, kadang-kadang daripada akal yang tak dapat dikawal. Contoh, satu anak murid dia tanya dengan guru dia. Dia kata, "Tuan guru, saya nak tanya, Allah ni berada dalam dunia atau di luar dunia?" Dia kata, "Soalan ni haram kau tanya. Haram untuk tanya." Nampak macam biasa soalan tersebut, tapi haram dia tanya. Kalau fikir-fikir, kita ikutkan fikir, iyalah kot, mungkin Allah macam ni duduk, waliyazubillah. Aku beriman dengan Allah dan Rasul sebenarnya tanpa syarat. Kalau kita nak hamba Allah, itu yang kita nak berjumpa dengan Allah nanti dengan iman yang betul, iman yang tepat. Permainan-permainan hati, permainan-permainan bisikan-bisikan ini biasa tuan-tuan, tapi kita lawan. Pasal memang dia dah minta dengan Allah SWT, minta panjang umur, nak sesatkan orang, nak duduk sama-sama kat neraka, teman dia kat neraka nanti. Sampaikan apabila baginda Rasulullah SAW itu dengan risalah baginda itu, kita wajib beriman dengan Rasulullah, dengan risalah baginda pun kita wajib beriman, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Baik, cerita iblis tadi tak habis. Bila iblis tunjukkan telur, maka Sayyidina Idris AS panggil, "Kau sini, kau, aku nak beritahu." Dekat dengan Nabi Idris AS, beritahu pada iblis, "Wahai iblis." Tapi Nabi taklah kata iblis, "Amai sini." Nabi Idris AS tahu yang tanya tadi tu bukan daripada orang biasa, tapi iblis. Dengan jarum yang dipegang oleh Nabi Idris AS, maka dicocoklah sebelah mata iblis tersebut. Bukan sekadar masukkan dunia dalam telur ini, Allah berkuasa masukkan dunia dalam lubang jarum sambil cocok mata iblis. Keyakinan tuan-tuan, ni kita nak kena jaga. Semua orang, diri kita sendiri, isteri kita, bukan isteri saya, isteri kita semualah, masing-masing punya isteri, anak-anak, keluarga, masyarakat. Kalau yang ketua kampungnya Tok Ramli, tengok tadi saya terkejut, saya tengok kanan kiri, kata YB tak datang. Tapi tak apalah, mungkin sasul sikit kan, agak terkejut sikit, macam mana ni. Ketua kampung akan ditanya akidah pada anak buah semua. Alhamdulillah, tengok orang Bukit Kambing ni ramai datang, sampai terkeluar-keluar kemah. Masya Allah, Alhamdulillah.
Mudah-mudahan Allah selamatkan kita tuan-tuan, akidah kita, akidah yang benar. Yang baru ni sikit lagi tangkap ada kes Mila Abraham. Saya pun nak cakap lebih-lebih takut pasal pengikut dia banyak lagi ni. Harap-harap orang sini taklah, orang tangkap tak ada lah. Pasal tengok kes pun kat tangkap terlepas. Maknanya bukan terlepas macam ni, dia dah tak ada kat tangkap ni. Tapi ada daerah-daerah berdekatan di Muar, Segamat, Batu Pahat, Pontian, yang ditangkap tu boleh katakan ketua-ketua mereka. Makanya pengikut-pengikutnya ramai, mudah-mudahan pengikutnya bertaubatlah. Yang dia bawa pahaman apa tuan-tuan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni sebenarnya syirik. Itu belum lagi kita berhadapan dengan yang pahaman golongan Wahabi ni. Beberapa hari yang lepas pun Datuk yang bagi Datuk Amim hantar saya satu video klip seorang ustaz yang mengatakan selawat-selawat ini adalah syirik. Selawat nariyahnya, selawat tafrijiyahnya, selawat tibnya, selawat fatihnya dan banyak selawat-selawat ni semua dia menafikan. Saya bagi tahu je sikit je. Kebetulan sebelum YB, sebelum Datuk bagi Datuk Amin bagi tu, saya dah dapat satu daripada sahabat yang lain oleh Dr. Aiman Al-Kiti Hafizahullah. Kita ni berselawat dan kita keyakinan kita berkat selawat itu memang boleh menyelesaikan, kalau kata semua perkara. Apa yang kita hendak dengan selawat boleh dapat. Tapi yang melaksanakan, yang berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah sampai kita mengata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, bukan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Isra, contohnya Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah bagi tahu Maha suci yang menjalankan hamba-Nya. Tapi dalam peristiwa Isra tu juga berapa ramai yang kufur, berapa ramai yang tak percaya. Kerana manusia biasa, kalau dia yakin ataupun dia percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang manusia, memanglah secara zahirnya begitu. Zahirnya nampak begitu. Hatta dia pun bawa dalil, qul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini, katakanlah olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa akulah basyarum mithlukum. Aku ni seperti manusia seperti engkau. Tetapi banyak hujah dia, banyak kelebihan, mukjizatnya. Sayyidul Anbiya, bukan Sayyidul Insan saja, Sayyidul Anbiya, Nabi-Nabi pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penghulu pada Nabi, penghulu pada segala Nabi-Nabi, penghulu segala insan. Ana Sayyidul Umam, aku ni penghulu pada segala manusia. Tapi aku tak sombong. Masya Allah, tabarakallah. Kelebihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kita lihat pada ayat Al-Quran, dalil Al-Quran, bahawa dalam apa, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberitahu, memaklumkan kepada kita bahawa Allah sendiri mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sudah sewajibnya, sudah semestinya lebih lagi kalau nak ikutkan perintah Allah, dan Allah sendiri pun kasih pada Nabi. Sebab itu tuan-tuan, kita nak berjaya, kita nak ikut Nabi. Sebab ulama pun bagi tahu, kalaulah seorang ni dia kata dia cinta Allah, tapi dia tak ikut Nabi, jumhurnya mengatakan bahawa dia ni tak betul, ataupun senang cakap sesat. Apabila dalam dalilnya Al-Quran itu beritahu, Allah beritahu, kalau betul kau cinta aku, kau ikutlah Nabi. Dekat mana tuan-tuan? Yang selalu juga kita dengar, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau nak cinta kasih pada Allah, kamu nak dapat cinta kasih pada Allah, maka ikutlah Nabi. Siapakah manusia, siapakah insan yang paling cinta pada Allah?
Itulah Rasulullah. Rasulullah contoh segala-galanya, qudwah. Uswah, model-model yang terbaik. Kalau kata ikon ke, ataupun sekarang ni orang panggil apa, idola. Sebenarnya kalau idola ni ada orang alim bagi tahu tak sesuai. Pasal apa? Idola ni semasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sampai kiamat, sampai akhirat. Kita nakkan syafiq musyafa'. Yang memberi syafaat ada dua yang paling besar. Kita ahli sunnah wal jamaah ni alhamdulillah, kita percaya apabila yang diajarkan oleh tuan-tuan guru kita, orang alim pun ada syafaatnya. Bahkan kawan-kawan yang baik ni pun ada syafaatnya. Tu bila Tok Ramli kata nak pergi Bandung, saya sikit je tanya, tak apalah weh, nak ziarah makam-makam wali. Ziarah makam wali bukan kita minta pada wali. Manusia ini Allah jadikan ada yang barakah. Tubuh badan jasad mereka tu barakah. Wali-wali Allah, aulia Allah. Ini yang saya sebut tadi, Dr. Aiman Al-Akiti. Wali Allah, inna aulia Allah la khaufun alaihim. Wali-wali Allah ni cinta kasih pada Allah SWT. Hidup dia susah macam mana pun tak ada rasa sedih, tak ada rasa risau, tak ada rasa marah, jauh sekali. Hatinya hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tengok beberapa ahli-ahli zikir lah, kalau kita tengok tarekat ini, mereka nak, itulah yang mereka nak usahakan, nak banyakkan zikir. Kenapa? Nak dekatkan diri dengan Allah, sampai nak dapatkan cinta sebenar. Orang cinta sebenar ni tuan-tuan, selalu saya bawa, dan ini mungkin ulangan. Ulama tasawuf antara cerita yang dibawa, cerita Qais dan Laila. Saya nak cerita pun kadang-kadang macam asyik nak cerita tu je, tapi ini yang ulama ajar. Ibu-ibu pernah dengar kan cerita Laila Majnun? Pernah? Oh, mungkin tempat lain, kat sini tak pernah. Pasal tani moden pula. Pasal tani kekal ni pun saya bawa ini, saya terfikir-fikir kat mana nak buat Bila lalu tengok tadi, tempat parking Laila Majnun tu, ulama tasawuf kalau nak belajar cinta, belajar kasih itu, tengok Laila Majnun. Majnun ni nama dia Qais Qab Yasin, Qais. Majnun tu istilah bahasa Arab, bila terjemah gila maknanya. Jangan sedang nama dia sedapkan Majnun, nanti dapat anak, dapat cucu, anak tanya, ibu, saya baru dapat baby, nak namakan apa? Laki perempuan? Kalau laki namakan dia Majnun. Sedap nama tu. Jangan. Kalau terjemah bahasa Melayu, nama dia maknanya gila. Tapi gilanya tu bukan gila tak siuman, tapi kerana cinta mengatasi daripada fikirannya, ceritanya. Kalau saya baca episod-episod daripada awal itu, Laila dan Qais ini orang bangsawan, orang kaya, hartawan, tapi kerana cintanya tu tinggalkan segala-galanya. Saya bagi sikit je lah, satu episod. Pasal malam ni pun dia kata tak boleh lama sangat. Tuan pengarah, timbalan pengarah kita nak balik Johor Bahru, kesian. Pun dia bagi saya rostrum berdiri, supaya agak-agak kalau dah penat tu tahu-tahulah. Kalau duduk mungkin lama sikit, tak apa. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah SWT, satu ketika Laila nak menguji cinta kasih kepada pemuda-pemuda, orang perempuan kaya kan. Tankihul mar'ah li arba'ah, li hasabiha, li maliha, li jamaliha. Dinikahi seorang perempuan itu kerana 4 perkara, yang akhirnya walidiniha fasfarlina tajwas yadak, atau kamu sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi perempuan itu kerana 4 perkara, kerana hasabiah, kerana nasab, lima liha, dan kerana harta. Agak-agak kalau perempuan kaya, Tok Ramli, dia tawarkan diri, terdetik tak hati?
Kalau ada tiga-tiga ni jangan cakap lah nasab memang bagus. Dia pun keturunan bagus, keturunan penghulu. Contoh lah, ni contoh kan. Kalau kita kenal, oh ini ketua masyarakat, anak ketua masyarakat ni. Lepas tu berharta pula tu, cantik pula tu. Mulalah patutlah rusuk aku goyang semalam, bergetar. Biasa kan saya dengar kawan-kawan ni cakap bila tengok, dik, rusuk saya macam bergetar lah dik. Itu dia dengar juga orang alim ajar sebagainya kan. Tapi itulah dia jadikan gurauan-gurauan. Jadi ceritanya tuan-tuan, Laila tadi panggil. Kalau nak cerita awal sikit lah, sebelum episod yang yang awal, tuan-tuan, Laila ni kalau pandangan manusia ni dia berbeza. Nak cerita ni tuan-tuan boleh dikembangkan huraian. Sebenarnya kalau huraian ni panjang cerita dia, tapi awal je. Laila ini zaman pemerintahan, yang saya ingat pemerintahan Harun al-Rashid, Khalifah Harun al-Rashid. Bila cerita ni sampai ke istana khalifah, maka khalifah panggil petugas-petugas pekerjanya, engkau tolong, ataupun cakaplah senang cakap, engkau perintahkan untuk Laila menghadap aku. Pasal ceritanya memang dah tersebar seluruh kota Basrah tu dah tersebar. Agaknya cantik macam mana lah kan si Laila ni. Kenapa kat istana aku ni tak ada orang yang macam tu agaknya. Nak tengok macam mana cantik Laila. Panggil suruh menghadap. Bila menghadap tuan-tuan, khalifah cakap apa dengan Laila? Dia kata, Laila, betul ke kau ni Laila yang Kais sampai tergila-gilakan kau, sampai tersebar ceritanya sampai ke telingaku? Betul. Dia kata, aku Laila. Aku tengok engkau ni kan macam tak ada apa pun. Nak banding dengan yang ada kat istana ni, yang paling tak cantik lah senang cakap. Padahal semua cantik-cantik dah. Yang paling rendah sekali cantik dia pun, kau pun tak dapat tandingi dia. Macam mana Kais boleh macam mana Kais boleh tergila-gila kau? Dia memang gila pun dengan kau. Macam mana? Laila jawab apa tuan-tuan? Dia macam ni lah lebih kurang. Kita tengok seorang wanita, kita tertarik kan, nak kahwin dengan dia. Cantik pada kita, belum tentu cantik pada kawan kita. Kawan kita tengok, engkau ni dah mandi belum? Satu kan? Engkau ni labun ke tidak? Aku okey. Yang kau kata cerita, kau cerita cantik lah gitu gini macam ni, aku tengok tak ada benda pun. Jadi ni untuk kalau nak ambil dia punya moral orang perempuan, kena sedar diri lah kan. Suami kita je yang kata kita cantik, orang lain tak. Tak, ini bukan gurau, betul. Tapi syukurlah bahawa laki kita lah yang memang kita nak kan. Ke ada sayang laki-laki, tak boleh kan, dosa kan. Betul. Itulah suami kita dunia akhirat, til jannah, betul kan. Sekarang ni kalau tengok pengantin, til jannah. Dan dia tak boleh bersolek pun untuk orang lain, soleklah untuk suami. Suami balik tengok isteri, ya Allah, kalau aku tahu awal lagi aku dah balik, aku tinggal majlis Maulid Rasul. Barulah betul ini soleknya bila tu. Tak jawab, jangan jawab tu. Jangan jawab. Punya tunggu lama kat kereta ni, katanya setengah jam je. Ya Allah, pukul 11 tak keluar-keluar lagi. Tengah apa ni, sikit lagi ni tudung ni, cari berus tak jumpa. Dah setengah jam lebih tu. Allahu Akbar. Tapi saya tak salahkan perempuan. Nak pergi kondangan, orang sini tahu tak kondangan? Kondangan tu singkatan kata apa? Konundang mangan kan? Yang tak faham, yang tak tahu tu boleh dapat ilmu lah. Konundang mangan. Macam saya tak pasti Timbalan Pengarah faham tak? Konundang mangan tu dijemput suruh makan gitu, tu kondangan. Dia ni bahasa orang sini lah. Jadi kalau katakan Timbalan Pengarah panggil ke Johor nak mesyuarat, minta maaf pergi kondangan tadi lambat, tahulah itu jemputan kahwin, konundang mangan. Jadi tuan-tuan perempuan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya tak salahkan orang perempuan.
Dia tak nak suami dia nanti terkesima tengok pengantin. Kan selalu kan orang perempuan ni, dia punya sensitiviti dia pada kecantikan. Jangan puji perempuan lain lebih cantik daripada isteri. Saya tak cakap dosa apa tidak, tapi memang sensitif. Jangan, kalau belakang dia lain. Tak, ini apa yang saya belajar lah kan, dari psikologi. Jangan puji. Kalau tengok TV penyanyi perempuan, contoh lah kan, jangan puji cantik, buat tak tahu je. Orang lelaki tak kisah. Ini psikologi kan, apa dia punya, kalau counselling sebagainya kan. Orang perempuan, untuk malam orang perempuan, orang lelaki dia kalau sebut handsome, katakan, bang, jiran kita tu kan, sebelah yang baru pindah tu handsome. Dia tak ada benda pun, tak kisah. Dia tak, sama je kau tengok kan. Tak, orang lelaki tak kisah, dia tak sensitif. Tak cari balik nanti kan, Tok Ram, Tok, tadi tengok Kadi handsome. Alah, aku kawan dia dah lama dah, aku tahu dah. Tak ada terasa pun. Tapi bab caring, jangan. Orang lelaki bab caring ni dia sensitif sikit. Dia katakan, dia tengok, contoh satu sekolah tu saya tengok kan, ada cerita ni sampai cikgu-cikgu semua pelik bila tengok satu pasangan suami isteri ni. Cikgu perempuan datang sekolah situ, suami dia bukakan pintu, turun pun bukakan pintu. Ada sini suami buat. Kereta tak mahal mana, kereta lama pun, tapi turun bukakan pintu. Isteri turun, baru dia tutup pintu. Lepas daripada suami dia balik, cikgu-cikgu perempuan semua panggil. Saya nak belajar, nak tanya, apa rahsia? Rahsia apa? Tu suami sampai bukakan pintu turun. Suami saya memang tak pernah. Ingat dulu masa pengantin hari pertama je. Lepas tu tapi bukan orang kampung sini lah, tapi tak mustahil. Ada pun nak bukakan? Ingat-ingatlah. Ada. Alhamdulillah. Saya cerita ni mungkin salah tempat lah kot. Tapi sangka baik je lah kan? Bila panggil cikgu perempuan, dia kata, macam mana cikgu? Boleh apa rahsianya ni? Tak ada rahsia apa pun, cikgu perempuan tu cakap. Kami tengok memang luar biasa. Dan bila dia jemput cikgu pun, dia bukakan pintu, tutup. Tu biasalah. Tapi paling tu, rupanya, dia kata kereta pun kereta lama, tak boleh buka dari dalam. Tak boleh buka dalam tu, kalau tarik lebih-lebih patah. Tak boleh buka, dah pernah dulu tarik patah. Tingkap pun tak boleh turun. Boleh, kalau boleh turun kan, tak boleh. Patutlah. Tak ni nak ceritakan suami memang biasa kalau tak buka kambing tu, jangan marah. Nak cerita kat situ moralnya. Standard, jarang. Kalau yang berlakon lain. Kalau dalam filem, tu banyak menipu. Dalam filem banyak menipu. Tu nak cerita tadi kan, kalau betul-betul kan, cinta kasih tadi kan, maknanya orang perempuan bersolek jangan marah sangat. Jadi kalau kita tengok kan, jadi kalau berjalan dengan isteri tu, bila tengok pengantin tengok isteri, tengok pengantin tengok isteri. Tak percaya tuan-tuan, balik ni puji isteri cantik. Tapi saya ingat, kalau apa yang saya belajar dari si teorinya, nak cakap isteri cantik, isteri sendiri dengan isteri orang, cakap isteri sendiri tu, awak hari ni lawa betul. Saya macam, mungkin yang buat kajian tu tersilap ke apa, saya tak tahulah. Pernah puji isteri? Tak payah jawab. Saya yang kita baca buku, kita baca kan, banyak tengok kajian-kajian ni, dia kata orang perempuan ni bila isteri beli baju dah lalu depan 5-6 kali pun tanya, bang, apa perasan tak? Perasan apa? Saya dah lalu banyak kali depan abang ni. Kau ni menyebuk je lalu depan, buat apa? Tak perasan ke? Perasan apa? Cantik tak baju ni? Oh, cakap lah dari tadi. Tak ada, macam tak ada perasaan suami ni. Tapi sebenarnya kat dalam siapa yang tahu? Hanya Allah SWT yang tahu. Masya Allah. Tengok kan? Nampak kan? Setuju semua.
Tengoklah, siapa tak sayang bini lebih baik. Kau tahu lagu tu. Jadi nak cerita kaitan tadi tu kan, cuma tak samalah. Kalau saya nak cerita ni tak sama dengan suami isteri. Jadi yang tengok perempuan tu, Masya Allah, Tabarakallah, Maha Suci Allah SWT yang menjadikan berpasang-pasangan. Allah dah tentukan mata kita ni menilai. Mata orang tak sama, 1000 orang pandang tak sama. Macam tuan-tuan contoh, ada 200-300 orang kat sini kan, pandangan tak sama tengok saya. Nampak macam pandang, sebenarnya jauh dia pergi. Dah sampai Bandung, bukan tu. Tak, ini contoh kan. Dia kata lepas ini sini, nak kumpul. Kadang-kadang nampak je mata tengok kan. Itu berbeza-beza. Maha Suci Allah SWT, Maha Berkuasa Allah SWT. Belum cerita hati lagi kan. 300 orang, 300 hati, Allah tahu segala-galanya. 3 juta, 3 bilion, 6, 7 bilion, semua Allah tahu. Maha Berkuasa. Kita ni macam mana nak merendah diri dengan Allah SWT sebagai hamba Allah, kita tak ada apa-apa. Sebab tu kalau kita tengok tadi saya ceritakan ahli tasawuf, orang yang belajar tasawuf pun sampaikan dia berzikir, dia beribadah, syukurnya pada Allah SWT bahawa ini pun Allah anugerahkan atas kuasa Allah. Saya ambil paling mudah macam ni je lah. Apa yang Nabi Muhammad SAW ajak. Kita dengar azan, hayya 'alas solah, kita disuruh jawab apa? Suruh berhenti. Main kasar nampak. 5 minit. InsyaAllah saya tak hampakan harapan. Ni mewakili semua ni. Hayya 'alas solah tu disuruh jawab apa? Kenapa tak insya-Allah? Kan lebih tepat tak? Hayya 'alas solah, insya-Allah. Ni tengah nak siap nak pergi ni. Hakikatnya Allah SWT yang pilih, syukur. Begitu juga dengan Islam. Saya cakap tadi kan, agama ini semua Tuhan sama pada mereka. Siapa nak beritahu mereka ni bahawa apa yang dia sembah itu salah, apa yang anutan mereka itu salah? Kita nak ajak dia masuk syurga. Nabi Muhammad SAW punya sayang, tuan-tuan. Satu ketika menangis apabila jenazah Yahudi lalu. Sahabat-sahabat tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah itu Yahudi?" "Ya, terlepas satu jiwa daripada aku untuk aku bawa dia ke syurga." Allahu Akbar. Sayangnya, cintanya Rasulullah SAW dengan kita ni, tuan-tuan, bukan sayang-sayang bagi makan macam tu, tidak. Tapi nak selamatkan kita ni semua masuk syurga. Mudah-mudahan, Allahumma amin, kita semua selamat. Sayang, mana ada orang sayang sampai macam tu? Tapi kita nak latih, insya-Allah ada. Kita kena belajar fikir macam tu. Selamatkan semua orang, isteri kita, anak kita, keluarga kita. Apa yang Nabi suruh, apa yang Allah perintah kita buat, apa yang Allah larang. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buat, ambillah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Mana yang ditegah, mana yang tidak dilarang itu, mana yang dilarang itu kita tinggalkan. Itu antara kewajipan kita. Antara bila kita beriman, itu yang kita akan ikut. Cerita Kais Lelah ni pun lain kali lah kot. Tapi saya habiskan lah, takut nanti kan terutama yang lelaki nak tahu juga ni cerita Laila ni. Jadi bila khalifah cakap macam tu, Laila cakap dengan khalifah, "Wahai khalifah, Tuan pandang saya dengan mata khalifah." Khalifah pandang Laila tak ada apa pun. Dengan senang cakap, kalau dulu mungkin ada bahasa gondek, bahasa apa, dayang istana sebagainya, semua cantik-cantik belaka. Tak boleh tanding pun, yang paling tak cantik lah senang cakap. Kecantikan yang paling rendah pun tak cantik. Tapi kalau Tuan Khalifah pandang dengan mata Qais, nescaya Tuan menjadi majnun. Macam tu. Pandangan mata, tuan-tuan, dan pandangan hati itu lebih hebat daripada pandangan mata. Maka berbeza masing-masing. Tak ada sukatan pun, tak ada alat penyukat, tak ada barometer pun untuk mengesan ataupun menilai iman, kasih sayang. Tapi dizahirkan, boleh dizahirkan dengan amalan. Begitu juga kasih sayang, tak ada alat penyukat pun. Letak kat dahi, "Oh, kau sayang bini kau cuma 60 je." Tak ada. Kalau ada, memang kedai tu cepat tutup, barang siap habis je. Orang perempuan memang boleh kata setiap orang ada pegang. Tidur je dia letak. Asal ni
nak tengok kasih sayang abang pada saya. Oh, perempuan ni sensitif. Oh, Nabi pun pesan, jagalah wanita, jagalah sebelum meninggal, sebelum wafat baginda Rasulullah SAW, as-salah kan, an-nisa, jaga orang perempuan, jaga fitnah dia. Kita nak selamatkan. Baik tuan-tuan perempuan muslimat yang dirahmati Allah SWT, sikit lagi. Jadi apabila keadaan demikian, makanya ulama tasawuf beritahu memang Maha suci Allah SWT yang menjadikan berpasang-pasangan, cinta kasih itu daripada kita tak sama masing-masing. Dan saya percaya memang untuk episod saya habiskan juga, bila satu ketika panggil petugas-petugas, Laila ni panggil petugas-petugas, kau bawa makanan yang aku masak ni, kau tanya pada pemuda sekitar Bukit Gambir ni. Bukan Bukit Gambir, kota tu lah. Ni contoh je. Bila bawa pada pemuda-pemuda, ataupun contoh macam ni kan, ni Tok sini yang paling cantik siapa? Orang Bukit Gambir. tak, jangan jawab tu. Okay. Jadi Laila tu suruh bawa. Bila bagi makan pada orang lelaki ni semua kan, sedapnya, manisnya, cukup lah. Kalau durian tu apa sekarang, musangking lagi, apa, ayu-ai, blackthorn, blackthorn, macam blackthorn lah agaknya. Jadi siapa yang punya toke ni blackthorn ni? Laila. Oh, semua suka dengan Laila, semua suka. Masya Allah, semua suka makan kuih yang dimasak oleh, manisan yang dibuat oleh Laila tadi. Semua pemuda suka. Kalau orang sini semua dekat kota Laila pun semua lelaki kat sini suka. Contohnya macam tu lah. Tapi satu ketika yang lain tuan-tuan, Laila panggil petugas dia, kau bawa masakan ini, makanan ini, kau bagi pemuda yang kau jumpa dulu tu. Pasal yang dulu dia tanya kan, kau suka tak dengan kuih ini? Suka. Siapa yang masak? Laila. Kau suka tak? Oh, kalau macam ni memang aku suka dengan Laila. Walaupun tak pernah jumpa, dengar nama pun suka dah dengan Laila. Tapi satu ketika yang lain bawa makanan tersebut, bagi makan tuan-tuan, masing-masing meluehkan ataupun tak sedap. Benda yang pahit, benda yang tu macam durian apa yang tak sedap? Durian busuk lah kan? Contoh kan, kenapa kau ni bagi makan macam ni? Siapa yang masak? Siapa yang buat makanan yang memang tak boleh masuk lah, rasa pun dah tak nak. Makanya cakap ini yang masak ni orang yang sama yang masak yang dulu. Tak apalah, senang cakap kalau bahasa kampung kita, tak kahwin dengan dia pun tak apalah, tak dapat pun tak apalah, percuma pun aku tak nak. Soalan begitu, semua tak suka. Tapi seorang pemuda yang nama dia Qais, bila bagi makan yang tak sedap tadi, bila makan dia tanya siapa yang masak. Dia kata yang masak Laila. Dia makan macam cerita, dia kata Puspa Wangi punya pasal, kecap pun kecap lah. Ingat tak? Tak ingat? Mudah lupa kecap pun kicap lah dia punya minum tu. Macam tu dah lebih kurang, pasal suka dengan Puspa Wangi kan. Jadinya tuan-tuan, Qais berkata, kalaulah Laila yang masak, bukan setakat masakan macam ni, apa yang kaitan dengan dia semua aku suka. Aku cinta Laila, bukan sekadar nama, bukan sekadar orang, apa yang kaitan dengan dia semua aku cinta, aku suka. Bukan setakat itu, aku sanggup berkorban, andai kulit aku ni disiat-siat pun aku tak cinta dengan Laila. Ada suami macam tu ibu-ibu, kakak-kakak? Yang harap ada, tapi tak berapa nak jumpa. Nak ulama tasawuf kata, kalau betul-betul cinta tuan-tuan, setakat sakit sikit, setakat kekurangan sikit, dan cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada tolok bandingnya tuan-tuan. Apalah sangat tu nilai cinta tu. Contoh paling mudah lah, sunnah Nabi. Orang yang cinta, antara tanda cinta Nabi itu hidupkan sunnah Nabi. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Dan kita nakkan syurga, nak masuk syurga dengan Nabi. Wa man ahabbani kana ma'a fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnah aku, dia tu tanda cinta pada aku. Selain daripada memang kita dituntut lagi untuk berselawat sebagainya. Itu masa ni tak apalah, kita cerita sikit-sikit lah yang tu. Tapi hidupkan sunnah itu salah satu juga tanda kita cinta pada Nabi, tanda cinta pada Nabi. Dan siapa yang cinta pada Nabi, sama-sama dengan aku. Nabi beritahu sama-sama dengan aku kat syurga nanti.
Itulah kalau tanda cinta, betul ke cinta? Nabi pergi mana? Contoh, Nabi pergi masjid. Cuma ketika nak wafat itu satu kisah, kalau boleh kongsi, ada 2 minit. Kan satu ketika Nabi bila dah, Nabi Muhammad SAW ketika dah, tadi cerita tadi dah habis lah cerita Laila Majnun tadi habis dia banyak episod, tapi nak cerita yang kasih tadi tu, bagaimana kasihnya Qais, bagaimana kasihnya Majnun pada Laila, bukan kasih setakat kerana masak sedap sebagainya kan, bukan. Kalau isteri masak nasi goreng sedap, pernah puji? Suami pernah puji tak? Kalau makan, biasa yang kat rumah yang masak siapa? Tanggungjawab siapa? Suami ke isteri? Suami ke isteri? Nampak macam serentak jawab. Macam boleh terima tanggungjawab ni, tanggungjawab suami. Ada suami masak kat rumah? Majlis kerja kahwin memang ramai suami-suami yang masak, alhamdulillah. Itu pasal di tempah tu, dan tuan rumah minta tolong dan sebagainya. Tapi tak apalah, saya menganggapkan baik bila isteri boleh masak, boleh bantu. Mudah-mudahan suami yang baik ini, dia pergi kerja, cari nafkah untuk ibadah, pergi masjid dan ibadah sebagainya, balik senang cakap pergi buat amal itu dapat pahala, dan kita khidmat untuk suami, makanya pahala dia yang pergi masjid, pahala dia cari nafkah pun kita dapat sama. Sebab tu perempuan senang masuk syurga. Jadi rajin-rajin masak, jangan ngomel, jangan celut, jangan asyik aku je, asyik aku tak. Khidmat untuk suami yang baik-baik ni. Baik kan suami kan? Alhamdulillah, tengok kat sini je berlakon ke, janganlah tak. Saya sangka baik, baik-baik. Suami pergi dengan ceramah maulid, ibadah, Nabi suka, Allah suka. Lepas tu masakkan untuk suami, masya-Allah. Kita khidmat untuk orang yang berbuat baik, pahala dia pun kita dapat tu bang. Oh tadi dekat masjid tadi dia bacakan hadis tadi itulah, adalah ala khair ka fa'ilihi, alhamdulillah, yang menunjuk kepada kebaikan, yang jadi asbab untuk ke arah kebaikan. Macam tuan-tuan, mudah-mudahan hari ni kan asbab untuk tambah lagi cinta kita pada Allah, cinta kita pada Rasulullah, dengan pengorbanannya, infaknya, masya-Allah, tabarakallah, tak ternilai dengan dunia. Allahu Akbar. InsyaAllah, mudah-mudahan. Mungkin saya tutup cerita Qais Laila. Untuk ujungnya tuan-tuan, yang tadi itu bila dah sebut, sebelum baginda wafat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak mahu mengimamkan kerana tak larat nak ke masjid. Maka Sayyidina Bilal datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beritahu pada Bilal, kau beritahulah pada Abu Bakar supaya dia jadi imam. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu tuan-tuan berkata pada Bilal, wahai Bilal, selagi hayat baginda Rasulullah ada, aku takkan jadi imam. Punya hormat, punya sayang, punya cinta. Kan sahabat-sahabat ni tuan-tuan, kalau kita tengok secara umum lah, boleh katakan kisah-kisah dalam hadis sahabah ini kan, mereka punya cinta pada Rasulullah, kasihnya sampai Abu Sufyan pun takjub, belum ada jenis manusia yang cinta pada manusia macam tu. Kait macam tadi kata Qais Laila, kaitan juga kan, macam mana tanda cintanya. Mereka sanggup berkorban apa juga kerana cintanya pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitan cerita tuan-tuan terlebih 1 minit, minta maaf. Rasa boleh kot, takkan nak tutup mic. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya Sayyidina Abu Bakar bila disuruh jadi imam tadi, kerana Rasulullah yang pesan macam tu, dan terus sangat uzur. Dan apabila berlaku demikian, maka Sayyidina Abu Bakar sedih tuan-tuan, menangis. Bila beritahu, dia kata Rasulullah SAW dah tak berdaya untuk imamkan, sahabat-sahabat semua menangis. Barulah Rasulullah SAW panggil Bilal. Bila tengok semua wajah, tanya kenapa semua menangis, kerana mereka dah tahu. Begitu juga Sayyidina Ibn Abbas dalam kisah yang lain tuan-tuan. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu bila membacakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat dalam suratul Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ila akhir ayat. Makanya apabila agama Islam ini telah
Ada riwayat, ada ayat yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Sahabat-sahabat suka bila Rasulullah SAW beritahu pada sahabat-sahabat, hari ini aku telah sempurnakan agama. Kadang itu ketika itu Rasulullah tengah sihat. Tapi Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini sahabat yang bijak dalam ayat yang dapat takwil dan sebagainya, dan kita itu juga yang antara kita ikut kias pada Sayyidina Ibn Abbas, ayat-ayat yang mustasyabihat untuk kita selamatkan iman kita. Dan ulama-ulama mengajar kita dengan takwil. Contohnya apabila 2/3 malam, setelah 2/3 malam, setelah separuh malam, Allah turun ke langit dunia, maka ditakwilkan dengan rahmat Allah. Bukan Allah turun naik, Allah mengambil, tidak. Sebab itu kita kena belajar tauhid untuk kita faham. Maka takwil itu untuk menyelamatkan iman kita. Itu rahmat Allah yang turun. Tuan-tuan nak tahu, ini ada yang saya ingat lah, minta maaf. Dah tutup belum mic? Kat sini kira dekat-dekat dengan kawasan kampung juga kan. Pernah dengar kokok ayam tak? Pernah tengok ayam? Tak, maksud saya ni ayam kampung tu, bukan ayam yang kat pasar tu. Ni pasar tani memang ada ayam pun. Ayam yang ada sembelih, ayam mana tak, bukan tak pakai. Kita nak makan pun selalu. Tapi ayam kat kampung ada? Ada tak? Ada kan? Dengar dia kokok kan? Kokok apa dia kokok? Tengah hari. Ayam kokok apa? Pagi tu ayam kerenan namanya. Tuh, ayam kerenan tu dia pagi, ataupun dia nak kejut kawan tuan dia kerenan lambat bagi makan. Tengok tuan-tuan Tuan Fakir Zaid Rawatan pernah beritahu, ayam ni dia akan kokok bila dapat isyarat daripada langit. Setelah separuh daripada malam, ayam berkokok. Kemudian selang beberapa ketika, dalam 1 jam ke sebenarnya dan sebagainya, dia akan kokok lagi. 3 fasa tu akan berkokok. Sebelum yang akhir sekali dia akan kokok banyak kali. Makanya itu dah dekat dengan subuh. Saya ingat lagi kalau dalam satu hadis Nabi, apabila dengar kokok ayam, doa kita makbul. Dan kita banyak bersangka baik juga dengan Allah SWT. Imam Qurtubi rahimahullah pernah beritahu, kita sangka baik, ana ala zanni abdi bi, itu untuk bersangka baik dengan apa yang dimaksud dengan aku ni mengikut sangkaan hamba aku, kita bahawa doa kita istijabah, makbul. Doa-doa kita ni Allah Maha mengetahui. Jadi jangan lupa untuk kita selalu berdoa. Kita doa tanpa tentu masa, bukan setiap lepas sembahyang saja, itu dah tentulah. Kerana Allah boleh terima bila-bila masa. Maka doalah, banyak berdoa. Kerana nak tunjukkan kita tawaduknya, kita mengharapnya, kita memerlukannya. Itu sangka baik pada Allah. Sangka baik bila kita berdosa ni, kita minta ampun, Allah ampunkan. Dan ibadah-ibadah kita Allah bagi pahala. Dan taubat kita Allah terima. Jadi kita motivasi untuk diri kita kan? Jadi bila dengar ayam tadi, Nabi pesan, memang ayam tu nampak malaikat. Dulu Tuan Fakir Zaid tadi beritahu, dapat isyarat daripada langit. Tu ayam kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, macam tak tidur. Betul tak? Siapa yang pernah duduk dengan ayam? Kalau tuan-tuan yang orang-orang lama mungkin pernah dengar Wak dekat Batu Pahat tu. Siapa? Wak Kandar. Tak pernah dengar? Ya, dengar Wak Ramli je lah. Wak Kandar kan tidurnya dengan ayam, dalam reban ayam. Wallahualam. Ini orang yang sampai dengan saya tak jumpa pun, tak pernah jumpa. Tapi mungkin pasal ada satu, Allah SWT, Sunan Kalijogo ke apa, yang mengatakan ke Imam Ghazali rahmatullahi, nak tengok siapa lebih pandai, ayam ke manusia. Dia bertanding dengan ayam kan, dari segi bangunnya. Dan kita disuruh doa apabila dengar kokok ayam. Kokok ayam itu dia nampak malaikat. Tapi jeritan kalda, jeritan anjing, jenis-jenis jeritan itu dia nampak syaitan. Itu antaranya. Baik tuan-tuan puan-puan muslimat yang rahmat Allah SWT sekalian, kerana masa, saya ingat sekadar ni dahululah untuk malam ni kan. Kalau cerita tak habis tadi, cerita apa tu sebelum tutup ni? Lela dah sudah banyak episod, tapi tak boleh cerita lah, memang panjang dia. Tadi pun dah okey lah tu.
Memang kita takkan sama cinta, tapi kalau kita nak mengejar, macam itulah. Hidup susah macam mana pun, cinta kasih pada Allah, cinta kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika berkata dengan sahabat-sahabat, masuk syurga itu, ini saya ulang, dan peringkat daerah itu saya dah ceritakan, di arasy Allah Subhanahu wa taala nanti laluan kanan kiri, kanan ke syurga, kiri ke neraka. Maka Sayyidina Ibrahim AS berdiri di kanan, di sebelah kanan arasy, laluan ke syurga, akan bertemu dengan Sayyidina Ibrahim AS. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di sebelah kiri arasy, jalan ke neraka. Sahabat-sahabat tanya, bukankah engkau Sayyidul Anbiya, Sayyidul Insan, Sayyidul Umam? Kenapa kau diri kat jalan ke neraka? Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kasih Rasulullah bukan sekat kat dunia, tuan-tuan. Ke akhirat hampir nak masuk syurga pun, insan yang paling sibuk, sesibuk mana pun, tapi paling sibuk lah. Kat dunia tak ada yang sibuk macam baginda Rasulullah SAW. Berdiri tu masih nak selamatkan lagi umat Nabi Muhammad SAW. Aku nak pastikan umat aku tak ada yang masuk neraka. Allahu Akbar. Tu tuba, semua tuba. Bertuah. Memang orang yang nampak aku tadi, tuba man arani wa aman. Dan siapa yang tengok nampak aku, berjumpa dengan aku, dia beriman. Lepas tu dalam yang lain, baginda Rasulullah SAW beritahu 7 kali bertuah, beruntung. Orang yang tak jumpa aku tapi beriman dengan aku. Allahu Akbar. Kita jaga iman kita, tuan-tuan. Iman dengan Allah, iman dengan Rasulullah SAW. Kadang-kadang tak bersesuaian ataupun berlawanan dengan nafsu, maka kita akui, istighfar, taubat. Banyak perkara kan, tapi Allah suka pada kita yang bertaubat. Allah cinta. Kalau kau benar-benar cinta pada Allah, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sikit sebanyak, tuan-tuan, apa yang dapat dikongsikan pada malam ini beri manfaat yang banyak, kebaikan yang banyak, kebajikan banyak, ganjaran yang banyak dunia dan akhirat insya-Allah untuk saya dan kita semua. Allahumma amin insya-Allah. Dan untuk itu saya mohon maaf juga andainya apa yang disampaikan tidak menepati cita rasa warga Pasar Tani Kekal Bukit Gambir, ataupun ada yang terasa sebagainya kan. Ni cerita suami isteri kan, dia tak ngaku suami macam ini nak sedap cerita. Tak, ini saya cerita berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang kita pernah dengar oleh orang alim cerita kat kita, kitab-kitab ada kan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di masa-masa yang baik, di tempat-tempat yang baik insya-Allah, dan segala kebaikan yang kita dapat insya-Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tanbaghi salatu alaihi. Ya Allah ridha bil Mustafa, ya Allah ridha waghfir lana ya sayyidi ma qad madha, tubna ila Allah ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ألا نعود بشيء بغضب الله. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد كلما ذكره الذاكر وغفل عن ذكره الغافلون. دعوهم يسمعنا اللهم وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والرضا والمغفرة وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.